Semua dah makan dah? Semua dah makan? Belum, sir. Alamin kesiannya tak makan lagi. Alamin duduk rumah sewa ke duduk rumah ni? Duduk rumah keluarga, rumah family? For family. Family. Rumah family tak ada masalah lah, makanan banyak. Kan? Uh, Hmm. Okey, kelas semua dah masuk ni dah? Dah masuk sidos dah ambil, dah tengok nota dah tengok slide PowerPoint. Dah tengok slide PowerPoint? Dah, sir. Dah. Saya harap awak faham untuk bab 3 kita baru masuk bab 3 chapter 3 topik 3 iaitu International Business Organization Design. So ada beberapa orang yang tidak akan masuk dalam kelas saya hari ini, iaitu daripada kelas DPM 3B, sebab dia 3 orang ni diberi pelepasan untuk interview dengan pihak MQA. Ifah, Syazwani, siapa seorang lagi dah? Saya tak ingat lah. Ke Ifah ada dalam ni? Ke Ifah masuk juga? Ada, sir. Ada. Pukul apa awak? Pukul apa? Dia pukul 10. 10 Saya tengok dalam grup saya ni 9.45. Itu tak pasti lah. Tapi tak apalah. Boleh belajar sikit jadilah. Lepas tu awak keluar pergi sana lah. Syazwani ada dalam ni? Ada, sir. Ada, Alhamdulillah. Saya nak tanya, apa Adi? Mana Adi? Adi apa? Adi Aiman, nama apa tah? Adi Mana Adi ya? Dah banyak kali kelas saya dia tak ada ni. Wujud lagi ke tidak Adi ni? Adi di PM 3B kan? Kelas? Ya, sir. Siapa tadi? Adi. mana dia, sir? Ada bukan like di PM 3C lah tu Adi tu. Sorry, silap kelas. Sebenarnya saya cuti hari ni. Tapi saya tak nak batalkan kelas sebab kita punya seminggu hanya satu hari saja kelas 4 jam, membuatkan kalau saya tinggal kelas ataupun saya batalkan kelas banyak benda yang tertinggal. So saya tak nak batal kelas, saya datang jugalah. Saya datang juga untuk awak lah. Jadi agak ralat lah pada saya kalau sekiranya saya tengah cuti pun saya boleh datang buat kelas. Okey, tapi anda yang tidak bercuti ada kat rumah, bersenang-lenang dan tidak masuk dalam MS Team ni. Saya agak ralat sikitlah. Tolonglah kalau sebenarnya kalau anda baca sendiri pun dalam nota yang disediakan dalam SIDOS tu, sebenarnya tak ada masalah pun. Anda boleh faham. Tapi kalau nak lebih kefahaman, kalau ada sebarang persoalan, boleh tanya saya dalam kelas online macam ni. Jadi agak sayanglah kalau siapa tak masuk. Dan kedatangan pun saya ambil. Sebenarnya kejap lagi saya akan ambil kedatangan melalui MS Team. Saya akan download kedatangan. Saya akan tengok siapa yang masuk, siapa yang keluar, siapa masuk balik. Itu saya akan ambil kira lah. Okey, dan sekiranya ada sebarang masalah berkait dengan data plan ke ataupun line yang susah nak dapat kat kampung, itu masalah lain.
Okey, masalah utama perkara utama sini adalah join kelas saya dulu. Beritahu kepada saya apa masalah yang anda hadapi semasa pembelajaran online ni. Jadi saya sukanya saya beritahu siapa yang ada masalah di tempat tinggal tu. Saya tahu ramai DPM macam DPM 3C, saya ajar DPM 3C juga tapi saya ajar statistik. Ramai geng-geng lelaki balik rumah sewa. Saya tanya kenapa orang balik rumah sewa, dia orang cakap kat kampung susah nak dapat line. Baguslah pada saya kan. Amat baguslah. Okey, dan untuk pengetahuan anda semua, bulan 10 ni anda tidak akan dipanggil masuk ke politeknik. Tahu kan? Tahu tak? Apa je? Bulan 10 Tahu, ni. tahu. Tahu kan? Bulan 10 ni anda tidak akan masuk ke politeknik lah untuk pembelajaran face to face. Okey, buat pengarah dah tetapkan anda tidak boleh tidak dibenarkan masuk ke politeknik. Tapi anda diberi kebenaran lah 3 minggu sebelum final. Okey, 3 minggu sebelum final anda datang ke sini. Okey, dan mungkin masa tu juga kita boleh buat kelas revision lah sebelum final bermula. Okey, so cumanya agak kesian kat korang lah nak datang nak cari rumah sewa untuk sebulan ataupun 2 bulan kan. Jadi itu menjadi kesukaran jugalah kepada pihak anda kan. Jadi kalau boleh, kalau kongsilah dengan kawan-kawan ataupun bincang dengan kawan-kawan bila nak datang ke politeknik ni ataupun ke Melimau ni untuk cari rumah sewa. Sebab ya. Kalau untuk final kan, boleh duduk Kamsis tak? Kamsis bolehlah minta tapi kena mohon lah. Tapi itulah saya tengok macam Kamsis Bukan untuk time tu je, time final je. Sebab kan takkan nak cari rumah sewa untuk sebulan je time final tu. Memang Kamsis tahu saya penuh, Amin. Penuh kat semester 1 dengan budak-budak yang semester 5, semester 4 yang balik ke sini kan. Dia orang ramai yang duduk mohon duduk Kamsis. Kan, macam JKE, dia orang ada kat sini semester 1, semester 4, semester 5. JP hanya semester 1 dan semester 5 sahaja. So, macam engineering, macam sama juga macam GPH. GPH dia orang ada semester 1, semester 5, semester 4 yang ada belajar kat sini, yang datang ke sini belajar secara face to face. So, saya rasa kalau awak nak tahu lebih lanjut kena kontak pihak Kamsis lah. Ada tak kekosongan. Tapi itulah nak tak nak memang awak kena buat plan B, cari rumah sewa lah. Cari rumah sewa dan sewa untuk sebulan 2 lah. Okey? Saya tahu memang agak, kalau saya duduk tempat anda pun saya akan rasa satu ralat lah nak datang ke politeknik semata-mata nak ambil final sahaja dan mencari rumah sewa. Okey, itu memang salah satu masalah yang besar. Tapi nak tak nak memang kena buat macam tu lah. Carilah rumah sewa. Sebab rumah sewa banyak sebenarnya. Cumanya nak kena bincang, nak kena cari yang betul-betul boleh win-win situation. Ataupun yang tuan rumah yang bermurah hati. Kan, kadang-kadang tuan rumah ni dia main belasah pelajar walaupun nak duduk sebulan, dia belasahnya deposit apa semua tu kan. Jadi saya harap awak carilah tuan rumah yang boleh awak bincang, nego sikit, yang seolah-olah macam dia tak ambil deposit, dia cuma ambil bayaran bulanan saja. Saya takut nanti ada yang setengah tuan rumah ni yang apa nak cakap yang dijadikan rumah tu sebagai homestay. Dikenakan bayaran setiap hari. Jadi elakkanlah cari rumah macam tu. Okey? Okey, sir. Jadi cari rumah-rumah, banyak rumah sekarang ni, terlalu banyak saya tengok rumah kosong tengok untuk disewa tu kan. Tak boleh tak ada kan. Jadi banyaklah rumah kosong. Tapi bila semua dah masuk ke sini nanti untuk final, rumah akan terhad lah. Ramailah budak-budak mencari rumah kan. Jadi cepatlah
Tanyakan kawan yang mana-mana yang duduk memang ni tolong survey dan cup terus rumah tu untuk final nanti. Boleh Amin? Sir. Okey. Jadi kalau awak nak tahu nak dapatkan rumah, cuba tanya geng-geng budak-budak di PM3C. Diorang memang geng lelaki ramai yang duduk rumah sewa dah balik ke rumah sewa daripada awal SEM hari tu lagi. Okey, sebab saya pernah jumpa diorang dah ambil buku apa semua ramai. Saya tanya diorang, memang tak balik ke? Balik dia kata, tapi memang diorang datang sini ramai-ramai duduk rumah sewa lama sebab line telefon kat tempat mereka teruk dia kata. Jadi baguslah yang salah satu sebab diorang ada sini memang nak belajar lah kan. Nak belajar dan mungkin salah satu sebab juga mereka dah bosan duduk rumah kot. Kan? Nak duduk rumah sewa dengan kawan-kawan kan. Nak main PUBG, Mobile Legends sampai pagi kan. Mak bapak tak marah kan. Tapi ramai je sebenarnya kawan-kawan yang dah balik rumah sewa. Tuan-tuan tanyalah cup rumah sewa tu Okay, mana lagi ni? Baru 50 orang. 51 orang yang masuk. Kelas kita ada 70 orang. Ramai lagi tak masuk ni? Sir. Ya. Tak ada suara pula. Final start apa hari bulan? Final start apa hari bulan? Alamak, nanti saya tengok jadual. Saya pun tak tengok dia punya takwim lagi. Nanti saya tengok takwim, nanti saya beritahu dalam grup nanti. Mana Suganti? Suganti ada Suganti. Suganti? Ya, okey. Best kahwin? Best ke kahwin? Best je. Best. Best. Kalau best kahwin, membuatkan orang lain pun dah teringat nak kahwin ni. Syahira. semua tak sabar nak kahwin ni. Okey, so kita boleh mulakan lah. Tak payahlah tunggu berapa dah ni, 9 suku dah ni Kalau habis lambat, kalau lambat kita start lambat lah kita habis. Okey, jadi kita tengok topik untuk hari ini. Okey, topik untuk hari ini adalah International Business Organization Design. Boleh nampak tak saya punya slide? Boleh nampak tak slide? Nampak. Okey, sebenarnya dalam yang kita akan belajar pada hari ini, anda dah belajar sebenarnya dalam POM dulu. Okey, POM saya rasa dalam bab 3 juga dulu. Okey, POM korang ambil sem berapa dulu? Korang ambil sem berapa POM dulu? Sem 1. Sem 1. Anda telah sem belajar. Sem 1, Samir. Oh, Samir. Mei, nama kau naik lah, Mei. Hai Samir. Garang tu. Oh, garang Dia kata kau garang, Mei. Okey. So, sekarang ni untuk topik 3, dia sama dengan macam topik 3 dalam POM juga. Kita akan belajar tentang pengorganisasian. Tapi untuk international business, dia bukan ubah lah. Kita akan lebih kepada more to macam mana kita nak memahami organisation design yang dibuat dalam syarikat-syarikat yang bertaraf international. Okey, ataupun dalam topik dalam POM dulu awak belajar tentang penjabatanan. Okey, departmentalization apa semua tu kan. Pernah ingat tak penjabatanan yang awak ataupun departmentalization yang awak belajar dulu dalam POM? Cik Amin memang ingat lah. Korang ingat lagi tak? Ingat tak? Saya dapat C. Apa dia? Tak ingat, saya dapat C. Mei, dia kata dapat C, Mei. Kejam kau, Mei. Okey. Departmentalization yang awak belajar dulu kan. Macam mana department tu diwujudkan. Okey. Jenis-jenis department yang diwujudkan. Contohnya macam functional, matrix organization, apa lagi, hybrid, product,
geographical kan? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak kelas? Ingat sikit-sikit lah. Sikit-sikit kan. At least awak tahulah, awak pernah belajar benda ni. Tapi benda ni kita cuba applykan dalam international business. Okay. Dan kita tengok yang pertama, kita tengok learning outcome yang saya akan capai dengan anda lah. Okay, yang pertama, apply organization design in international business. Okay. Design itu semualah bentuk-bentuk organisasi yang kita akan belajar nanti. Okay, ada beberapa jenis, ada 4 ke 5 jenis yang di-highlightkan dalam topik 3 ni. Okay, yang kedua, associate type of multinational enterprises in international business. Ini kita akan belajar pada minggu depan lah. Okay, dan yang ketiga adalah compare small and medium size international enterprise SMIES in international business. Okay, bukannya Malaysia saja ada SME di international business pun ada SMIES ataupun kat Malaysia terpanggil SME. Okay, small medium size. Okay, small medium enterprise. Okay, SME. Ataupun kalau kat Malaysia kita panggil dalam bahasa Melayu adalah IKS lah, industri kecil dan sederhana. Okay, jadi kita tengok yang pertama, organization design in international business. Okay, kita akan belajar berkenaan dengan apa? Structure, organization structure. Okay, jadi struktur yang awak dah belajar dalam PON dulu, kita akan belajar balik dalam international business. Cuma bezanya kita akan cuba pusing ataupun kita cuba apply dalam bentuk international business saja ataupun perniagaan antarabangsa sahaja. Okay, defined by formal structure, coordination and control system and the organization culture. Masuk kat sini, okay, organization structure, struktur organisasi ini boleh didefinisikan, boleh diartikan sebagai struktur yang formal ataupun penyelarasan, sistem pengawalan yang dibuat dalam organisasi. Maknanya mana-mana awak pergi pun, mana-mana organisasi awak pergi pun memang akan ada struktur organisasi tersendiri. Sama juga dalam international business, memang akan ada struktur yang formal yang dibuat dalam organisasi. Okey, walaupun organisasi yang kita begitu kecil, sekecil-kecil organisasi, tapi cara alam mayanya walaupun perniagaan mereka adalah kecil, tapi mereka sebenarnya mempunyai struktur organisasi yang tersendiri. Walaupun pergi kedai makan sekalipun. Kedai makan kan. Kedai makan memang tak ada tampal lah. Siapa pengurus, siapa pengurus jualan, siapa orang tukang buat air, apa semua tak ada kan. Tetapi di alam mayanya mereka ada struktur tersendirilah walaupun mereka tak tampal struktur tersebut di kedai mereka. Okey, contoh kalau pergi kedai makan, awak tengok siapa yang biasanya yang tukang ambil duit sahaja. Siapa yang tukang buat air, siapa yang tukang bungkus nasi, siapa yang tukang ambil order. Okey, jadi semua ini sebenarnya mereka walaupun mereka tak tampal dengan punya struktur organisasi mereka, tapi secara alam mayanya mereka sebenarnya ada wujud sebenarnya struktur tersebut. Okey, sebelum mereka beroperasi, perniagaan kedai makan yang beroperasi, mereka telah bahagikan tugas-tugas tersebut. Okey, apa jadi sekiranya tugas-tugas tersebut tidak dibahagikan? Contohnya, saya kerja kedai makan, masuk kerja morning, masuk kerja kedai makan, okey, tukang nak ambil order pun saya, bungkus nasi pun saya, basuh pinggan pun saya, ambil pembayaran daripada pelanggan pun saya. Apa akan jadi? Kelas, apa akan jadi sebenarnya? Kelang kabut saya. Kelang kabut dan kerja yang kita buat tu tidak berapa efisien. Sebab awak bayangkan kalau saya kerja pergi ambil order, hantar air, lepas hantar air basuh pinggan, basuh mangkuk, okey, lepas tu ambil pembayaran daripada customer. Benda ini lama-kelamaan kita akan jadi penat dan kerja tidak jadi efisien. Kan tetapi sebenarnya apabila wujudnya organisasi, walaupun kedai makan sekecil-kecil kedai makan sekalipun, mereka dah bagi tugas, okey, kau buat air, tukang kau buat air saja, tukang kau ambil order saja, tukang kau ambil bayaran saja, tukang kau hanya susun lauk saja.
Jadi sebenarnya ini yang kita nak belajar dalam international business, struktur organisasi, struktur formal yang ada organisasi. Tapi nak tak nak dalam kedai makan sekalipun, walaupun kecil-kecil perniagaan sekalipun, akan ada pengurus. Okey, pengurus, akan ada orang kata owner lah, kita katakan owner untuk kedai makan tersebut, dan akan ada orang kata struktur lain kecil-kecil bawah. Okey, contohnya orang yang masak apa semua tu kan. Walaupun kita tak pandang dari segi perniagaan dalam organisasi yang lebih besar, tapi dalam perniagaan yang lebih kecil pun mereka sebenarnya ada struktur yang formal. Okey, maknanya sudah ada rantaian arahan yang berlaku dalam perniagaan mereka. Pengurus, okey, pengurus tugas dia apa? Orang buat ID tugas dia apa? Orang buku nasi tugas dia apa? Maknanya tidak ada redundant tugas-tugas yang mereka lakukan apabila adanya struktur yang formal, walaupun mereka tak tampal struktur mereka di kedai mereka. Okey, so kita tengok yang pertama kita tengok yang pertama. Okey, global corporate form, iaitu dari segi departmentalization melalui produk. Okey, ingat lagi tak yang macam mana departmentalization melalui produk ni? Yang belajar POM dulu. Macam mana kan tahu saya untuk POM dulu memang agak famous lah soalan-soalan berkenaan dengan bab 3 ni dalam test dan juga dalam final. Okey, memang amat-amat popular ditanya soalan-soalan berkenaan dengan bab 3, pengorganisasian ataupun organizational. Okey, jadi produk kalau tengok kat contoh yang diberikan. Okey, ada CEO, ketua di atas. Okey, di bawah ketua tu, CEO tu, di bawah pengarah urusan tu ada Vice President Sales and Marketing, Vice President Research and Development, ada Material Management, dan juga ada Vice President dalam Finance. Akan tetapi ada di bawah CEO tu akan ada apa? Struktur organisasi lain, iaitu Canned Soup Division, Frozen Vegetable Division, Frozen Entries Division, Baked Good Division. Kalau kat sini, kalau kita tengok, okey, kalau yang warna biru tu, okey, Vice President semua tu, itu adalah centralized support function. Maknanya yang lebih penting kat sini ditunjukkan dalam division tersebut, iaitu dalam gambar yang tiga segi yang piramid tu. Canned Soup Division, Frozen Vegetable Division, Frozen Entries Division, dan juga Baked Good Division tu sebenarnya itu yang memainkan peranan dalam global corporate form, sebab dia hanya bertumpukan kepada atau struktur organisasi bercirikan produk. Okey, yang centralized support function dalam Vice President tu adalah mereka akan bekerjasama untuk membantu division dalam untuk menjayakan perniagaan mereka menerusi pengorganisasian produk yang di bawah tu. Okey, yang tiga segi tu, yang dalam piramid tu. Okey, yang paling penting kat sini mereka telah bahagikan diorang punya perniagaan mengikut produk. Okey, kalau CEO terus kepada produk agak janggal sebab tidak ada orang yang menguruskan di atas. Okey, sebab Vice President Sales and Marketing akan melakukan kerja mereka. Cuti. Okey, akan melakukan kerja mereka sendiri. Okey, adalah tugas-tugas Sales and Marketing. Vice President Research and Development, mereka ada kerja yang mereka buat untuk produk tersebut. Contohnya research development untuk macam mana nak hasilkan frozen vegetable ni yang lebih lama, contohnya yang lama jangka hayat untuk dijual. Okey, jadi semua Vice President ni mempunyai tugas masing-masing yang akan support kepada division ataupun penjabatan dalam produk ni, ataupun struktur organisasi untuk produk ni. Tapi yang lebih utama kat sini adalah produk itu sendiri. Jadi kita tengok maksud untuk produk tersebut. Okey, kalau tengok gambar yang diberikan tu family, fabric, home, hair, skin and personal care, grooming, semua tu adalah produk-produk yang
sebenarnya ada dalam international business memang ada struktur-struktur tersendiri yang menjalankan perniagaan ikut struktur produk. Okey, semua itu adalah jenama overseas jenama walaupun awak tengok Rejoice apa semua tu kan, PNG semua tu yang biasa awak gunakan shampoo semua awak gunakan itu bukan produk Malaysia tu. Itu adalah produk luar negara yang bertapak lama sebelum awak lahir pun dah ada produk tersebut. Okey, memang dah lama dah wujud di Malaysia. Gillette apa semua tu kan. Tidak, memang Malaysia bukan pengeluar tapi Malaysia adalah apa pengagih kepada customer saja. Kita tengok maksud dia. The most common organization, design is the global product design, which assign responsibility for specific product or product group to separate operating division within a firm. Maknanya dalam struktur organisasi ini dia akan memberikan tanggungjawab lebih spesifik kepada produk tersebut. Ataupun kumpulan produk tersebut. Tidak ada untuk struktur ataupun apa kita panggil tadi? Macam centralized support function macam vice president yang saya tunjukkan dalam apa panggil ni? Dalam struktur organisasi ni. Mereka akan membantu kepada pembangunan ataupun penjualan produk itu sendiri. Jadi itu je pentingnya produk ni apabila mereka akan menumpukan sepenuh perhatian kepada produk dan vice president tadi daripada pelbagai ini tadi daripada keuangan, daripada research and development, daripada marketing, mereka akan bergabung tenaga untuk memberikan tumpuan kepada produk tersebut. Macam mana produk itu dijual di pasaran. The design is most appropriate for firm that have diverse product line or product line that are sold in diverse market. Dan sebenarnya biasalah dalam perniagaan kalau sesuatu perniagaan dijual berasaskan produk, mereka akan memberikan tumpuan kepada produk tersebut. Produk tersebut. Mungkin juga ada di dunia ataupun di Malaysia sendiri, mungkin kalau tengok banyak-banyak jenis ni, banyak-banyak jenis produk ni, nampak produk yang saya tunjukkan dengan ni, walaupun awak tengok yang di bawah produk grooming ni kan, Gillette. Untuk lelaki yang memang suka pakai Gillette untuk mencukur misai apa semua tu kan. Jadi mungkin ada sebenarnya produk ataupun support apa tadi kita panggil, support function khusus kepada untuk Gillette ini sahaja. Maknanya mereka hanya menumpukan kepada satu produk ini sahaja. Manakala produk-produk lain, dia akan ada support function yang menumpukan kepada ini sahaja. Dan ada juga produk-produk lain akan ada vice president daripada banyak function yang memberikan fokus kepada produk lain pula. Jadi setiap organisasi yang diwujudkan, mereka hanya base kepada produk yang ada. Jadi kalau mereka memberikan tumpuan kepada kesemua produk ini, mungkin mereka tidak berkemampuan untuk melihat ataupun membuat pemasaran ataupun penjualan yang lebih banyak kepada customer. Tapi apabila mereka memberikan tumpuan kepada satu-satu produk, kemungkinan mereka dapat melihat sejauh mana produk itu boleh pergi. Mereka boleh buat kajian dengan lebih detail apa sebenarnya yang diperlukan oleh pelanggan. Sebab itulah kalau awak tengok Gillette kan, sebab saya memang menggunakan Gillette untuk mencukur misai apa semua kan, janggut apa semua kan. Dulu saya guna Gillette yang biasa punya. Gillette kosong lah. Senang cerita saya bagi contoh. Dan lepas tu keluar Gillette 1. Lepas tu keluar Gillette 2, Gillette 3. Lepas tu keluar Gillette apa benda tu yang warna hijau tu, Gillette yang untuk kulit yang sensitif. Saya nak tanya korang lah, kenapa produk-produk ini diwujudkan? Kenapa mereka tak still dengan Gillette kosong dulu yang mula-mula mereka keluarkan dulu?
Apa yang berlaku dalam evolution perniagaan mereka sebenarnya? Kelas? 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 Nak banyakkan variasi, sir. Nak banyakkan variasi lagi? Development. Itu yang paling penting. Development. Sebab itulah tadi ada vice president dalam struktur organisasi tadi, ada vice president yang bahagian development. Okey, dan biasanya pembangunan produk ni mereka akan cuba lihat apa sebenarnya kehendak pelanggan. Okey, pelanggan tidak akan puas dengan satu produk ataupun penggunaan produk yang mereka jual itu sahaja. Okey, jadi dulu mungkin masuk untuk Gillette satu dulu, mereka hanya keluarkan Gillette yang satu pisau. Satu pisau. Lepas tu adalah rungutan daripada pelanggan menyatakan bahawa tak cukup, tak berasa puas mereka mencukur janggut dengan menggunakan satu pisau. Keluar Gillette tu pula. Gillette tu keluar pula dua mata pisau tu. Okey. Jadi tak puas juga, ada lagi yang tak puas. Dia kata agak cepat berdarah apa semua kalau kita cukur kan. Muka kita cepat berdarah, tempat misai kita cukur cepat berdarah. Keluar pula Gillette 3, 3 pisau. Okey, 3 pisau pula. Lepas tu pula ada komplain lagi. Komplain. Ini yang saya suka sebenarnya. Dalam produk development mereka cuba membangunkan produk tersebut dan mereka cuba melihat, cuba mengkaji apa sebenarnya kehendak pelanggan. Okey, jadi keluar pula Gillette 3 ada 3 pisau. Lepas tu saya pula, macam saya kulit sensitif. Jadi saya fikir, dulu saya pakai tak ada keluar lagi yang jenis Gillette yang untuk sensitif punya kulit. Jadi saya fikir, bilalah Gillette ni nak keluarkan pisau cukur yang sensitif pada kulit. Akhirnya keluar, kebanyakan keluar yang warna hijau tu. So yang tu saya pakai sekarang sebab kulit saya terlalu sensitif kepada luka-luka. Okey, jadi awak boleh tengok tak macam mana dia punya evolusi produk tersebut yang dimainkan oleh company Gillette ni. Company Gillette ni macam mana mereka membangunkan produk tersebut. Apa jadi sekiranya dalam satu syarikat mereka menumpukan kepada keseluruhan produk di bawah nama Gillette tersebut. Mungkin Gillette tu banyak lah, kalau tengok kat sini banyak lah. Grooming ni banyak lah sebenarnya. Dia punya produk-produk bukan takat Gillette saja. Mungkin ada Gillette sensor apa semua tu kan yang mahal-mahal tu kan. Di situ sebenarnya syarikat dah memang menumpukan kepada satu jenis produk sahaja. Dan mereka tidak akan menumpukan kepada lebih produk supaya mereka boleh keluarkan produk yang memberikan pelanggan kepuasan penggunaan yang maksimum. Okey, dan bagus sebenarnya sebab itulah produk mereka, syarikat international ni mereka boleh pergi jauh sebab produk ini kita pakai buang, betul. Okey, pakai buang. Ada produk Gillette yang tak pakai buang, yang kita kena beli mata pisau tu kan. Okey, bukan murah tau. Saya pernah pakai dulu, tak mampu sebenarnya nak beli mata pisau tersebut. Okey, sebab kita beli yang mahal, dia punya pemegangnya, ibu dia yang mahal, induk tu yang mahal. Okey, dan dia punya mata pisau tu kita boleh tukar-tukar. Itu pun mahal. Satu mencecah RM50, RM40 pun ada satu. Tapi penggunaan dia tak lama. 2-3 kali pakai dia kena buang. Beli lain. Jadi untuk orang-orang yang berkemampuan bolehlah. Okey. Tapi untungnya mereka dapat keluarkan produk yang pakai buang macam ni. Jadi setiap hari akan ada pembelian yang berlaku. Okey, pembelian yang berlaku. Jadi sebab itulah syarikat kalau mereka menjalankan struktur organisasi mereka produk ni, mereka akan kaji betul-betul produk tersebut, kaji apa kehendak pelanggan, dan vice president dalam marketing apa semua akan buat periklanan. Okey, akan buat bagi jualan, akan cuba untuk memaksimumkan jualan mereka dengan memasuki semua pasaran asing. Okey, pasaran di luar negara semua kan. Kalau pergi mana-mana Gillette, kalau saya pergi Thailand, kalau pergi Indo pun memang Gillette memang akan ada. Okey, nampak memang dia adalah produk untuk global. Okey, faham? Faham, Faham saya. faham.
Okey, sama juga macam shampoo kan. Shampoo kita guna habis kita beli baru kan. Rejoice, apa semua tu kan. Rejoice apa lagi shampoo tu. Shampoo L-Safe. Shampoo apa lagi tu. Shampoo semua sebenarnya apa, kalau pergi ke Tesco ke Maidin ke mana-mana kedai ke, kenapa shampoo tu keluar dalam pelbagai bukan pelbagai jenama. Untuk contohnya kita ambil satu contoh Rejoice. Rejoice produk daripada mana sebenarnya? Rejoice produk daripada mana? Kelas? Tak tahu. Nanti awak search lah dalam Google Okey, so Rejoice. Awak pakai shampoo habis. Awak pergi beli baru. Beli baru lepas seminggu pakai habis. Biasa perempuan banyak pakai shampoo lah. Okey, tapi kalau pergi kedai, awak tengok tak? Shampoo ni ada pelbagai jenis variants. Okey, ada yang untuk rambut yang rosak, ada untuk yang kelomomo, anti kelomomo, ada yang anti ketombe, macam-macam lah kan. Jadi awak tengok macam mana cara produk development mereka bukan sekadar untuk merupakan satu variant saja. Mereka akan merupakan kepada banyak variants. Jadi apabila mereka merupakan banyak variant, sebenarnya produk development yang mereka buat. Okey, produk development yang mereka buat sebenarnya mereka telah melihat, mengkaji apakah kehendak pelanggan yang ada di dunia. Okey, ada untuk rambut yang untuk perempuan yang rambut yang cepat rosak, dia keluarkan shampoo untuk rambut yang rosak. Okey, lepas tu pula baru-baru ni saya terbeli shampoo untuk lelaki. Biasa saya pakai shampoo perempuan saja, tapi saya beli shampoo untuk lelaki. Tapi shampoo tersebut bila kita pakai sejuk je rasa. Kan awak pun mesti pernah pakai kan shampoo tu kan. Sejuk kepala rasa kan, sejuk je sebab dia meletakkan untuk lelaki ni dia meletakkan satu bahan yang boleh menyejukkan kepala tu. Macam tu. Menyejukkan kepala tu. Jadi saya rasa macam sedap dia pakai. Jadi lepas ni saya rasa saya nak repeat beli lagi. Jadi sebenarnya bila saya pakai, ini adalah salah satu yang baru bagi saya walaupun produk itu dah lama dalam pasaran. Okey, satu baru daripada saya. Okey, dan saya rasa kepuasan bila menggunakan produk tu. Jadi lepas ni kita tak tahu lagi apa sebenarnya jenis shampoo yang akan dikeluarkan, tapi saya yakin, saya pasti R&D mereka, syarikat yang mengeluarkan shampoo tersebut akan cuba untuk menambah baik produk mereka supaya produk mereka boleh kekal di pasaran dan lagi ramai yang membeli. Okey, sebab tu lah awak tengok dalam TV, dalam iklan, dalam awak pergi ke highway semua kan, produk-produk dalam bot dalam billboard apa semua kan, selalu keluar produk-produk yang awak tengok kat tepi jalan highway tu kan. Jadi itulah sebenarnya tugas-tugas yang dimainkan oleh Presiden dalam marketing pula. Jadi bila kita kenal, bila kita ingat produk tersebut, maknanya kita akan kita nak mencuba. Maknanya kita akan rasa macam kita nak beli shampoo je, kita akan ingat Rejoice. Kita ingat yang tu saja. Tak ingat dah produk lain, jenama lain. Sama juga macam awak makan Maggi kan. Maggi, pergi kedai, kawan tanya, kau nak pergi mana? Nak pergi beli Maggi. Sedangkan Maggi itu adalah jenama. Betul kelas. Betul saya. Kenapa awak tak cakap mi segera? Kalau kawan awak tanya, kau nak pergi mana? Aku nak beli mi segera. Kenapa orang duk sebut Maggi? Maggi tu adalah jenama sebab Maggi tu dah dekat dalam hati anda. Okey, dah lekat dalam hati anda. Bila kita sebut Maggi, banyak pula perisa yang ada. Dulu zaman-zaman saya kecil tak ada perisa-perisa asam laksa, perisa apa benda tu? Tom yum semua tak ada. Zaman-zaman saya kecil dulu. Satu je, ada dua je ada. Perisa ayam dengan perisa kari. Sekarang ni macam-macam perisa ada. Perisa itik lah, perisa cendawan lah. Kan semua. Kenapa benda tu wujud? Sebab sebab organisasional struktur organisasi yang mereka buat menerusi produk tu. Okey, menerusi
fokus kepada produk itu sendiri. Okey? Faham? Faham kelas? Faham? Saya faham, sir. Faham. Okey, cuba kita tengok. Ni lah McDonald. Sebab dia McDonald yang dekat sangat dengan awak. Awak hari-hari pergi makan McDonald lah kan. Agak-agak awak pernah makan nasi lemak McDonald tu? Pernah makan? Mestilah pernah, sir. Yes, saya pun pernah Pernah. makan. Saya punya anak pun suka makan. Kalau pergi McDonald mesti nak order nasi lemak McDonald tu. Okey? Yang penting ayam mesti 2. Ui mahal tu, RM14 tu, ayam 2. Okey. Jadi sebenarnya dalam McDonald itu sendiri pun sebenarnya mempunyai apa kata itu kita cerita kejap lagi lah dalam geographical pula. Okey. Kita tengok kepada yang lain. Jadi saya cerita pula dengan produk. Okey, kita tengok dia punya kebaikan dan juga kelemahan apabila sesebuah organisasi antarabangsa ni menggunakan suatu organisasi mengikut produk. Yang pertama, able to gain expertise in all aspect of a product or product since a division focuses on a single product or product group. Okey, maknanya akan menambahkan lagi kemahiran mereka apabila mereka memberikan tumpuan kepada satu produk sahaja ataupun kumpulan produk itu sahaja. Okey, itu advantage yang pertama. Yang kedua, efficiencies in production are facilitated since product can be manufactured wherever manufacturing costs are lowest. Jadi secara tidak langsungnya sebenarnya apabila mereka menjalankan tutup organisasi mengikut produk ni, okey, mereka sebenarnya boleh mengurangkan kos lagi lah sebab mereka hanya menumpukan kepada sesuatu jenis produk saja, dia tak ada meluas sangat. Okay, production can be coordinated at various facilities reflecting global demand and cost fluctuation. Itu boleh faham sendirilah kot production. Maknanya kita boleh membuat pengeluaran, kita boleh menyiasat pengeluaran kepada pelbagai kemudahan berdasarkan kepada permintaan global ni. Permintaan global ni maknanya kita boleh buat penyelesaian. Contohnya kalaulah permintaan yang di Malaysia untuk produk kita, yang produk langsung tu organisasi produk ni, okey, contoh shampoo tadi lah, shampoo. Okey, kat Malaysia memerlukan 5 juta unit untuk sebulan. Jadi kita boleh fokus kepada itu sahaja. Jadi penyelesaian itu memang tidak perlu lagi kita memikirkan, okey, aku perlu hantar shampoo yang 3 momo ni kepada Malaysia 5 juta. Dan untuk shampoo untuk rambut rosak 5 juta. Okey, negara lain kita tak tengok lagi. Jadi kalau kita menumpukan kepada sesuatu jenis produk, inilah sebenarnya yang akan berlaku. Sebenarnya kita boleh menumpukan kepada proses demand ataupun proses permintaan daripada sesebuah negara. Okey, extensive product knowledge. Okey, maknanya kita boleh macam biasalah bila kita membuat R&D, kita akan cuba untuk membangun produk tersebut. Apa lagi kehendak, apa lagi ketidakpuasan seseorang pelanggan berdasarkan kepada produk yang kita keluarkan tu. Okey, the design facilitate global marketing, facilitate geocentric corporate philosophies. Okey, kita tengok disadvantage pula. Disadvantages. Okay, encourage expensive duplication in functional areas and even in physical facilities. Okay, dikatakan menggalakkan apa benda tu orang panggil, bila kita menumpukan sesebuah perniagaan ni, menumpukan struktur kita ni menumpukan kepada produk, sebenarnya dia akan menggalakkan apa kata duplication ni, apa dalam bahasa Melayu ni duplication ni, peniruan, expensive duplication in functional area, peniruan produk tersebut. Okey, peniruan produk tersebut. Sebab itulah kalau awak tengok sebenarnya negara-negara yang suka sangat ataupun individu ataupun syarikat yang mengambil peluang untuk meniru produk lain sebenarnya amat banyak di dunia. Sebab itulah kalau
tengok kenapa wujudnya barangan kopi ori, barangan yang seakan-akan sama dengan produk yang dikeluarkan, akan tetapi produk itu adalah jenama lain. Jadi itu akan mengelirukan pelanggan sebenarnya. Benda itu sebenarnya adalah menggalakkan expensive duplication in functional areas sebenarnya. Okey, jadi inilah yang harus dihadapi oleh mana-mana syarikat antarabangsa apabila produk mereka ditiru oleh company lain. Okey, untuk mengeluarkan perkara yang sama, benda yang sama. Okey, ialah Rejoice. Apa lagi yang awak tahu ni sebenarnya daripada Rejoice? Rejoice dia punya saingan dia apa dia? Elsef, apa lagi yang awak tahu? Head and Shoulders, semua kan. Itu semua adalah pesaing terdekat dengan Rejoice tadi ya, contohnya. Jadi perkara inilah yang sebenarnya yang perlu dititik beratkan oleh mana-mana organisasi antarabangsa, okey, dalam mereka mendahului pasaran. Maknanya kalau Rejoice dah keluarkan untuk shampoo yang cepat untuk rambut yang rosak, saya jamin, saya yakin syarikat lain Head and Shoulder pun akan membuat benda yang sama. Okey, dan syarikat lain pun akan membuat perkara yang sama untuk menyaingi produk mereka di pasaran. Okey, jadi mereka perlu buat benda lain pula untuk mereka untuk mereka dapatkan pasaran yang baru, untuk memuaskan hati pelanggan yang baru. Jadi itulah maksud dia kalau untuk disadvantages ni. Okay, each product group must develop its own knowledge about the local environment. Ini betul lah. Kadang-kadang kalau sesebuah syarikat antarabangsa, okay, memang hanya menumpukan kepada produk itu sendiri dalam perusahaan mereka, sebenarnya mereka perlu pengetahuan yang luas tentang persekitaran lokal itu sendiri. Okey, setiap semua produk yang dimasuk tu memenuhi cita rasa pelanggan di sesuatu tempat. Mereka perlu lihat, sebenarnya mereka perlu tahu. Kalau mereka nak masuk, mereka perlu buat kajian tempat mana yang boleh mereka masuk untuk meletakkan produk mereka. Okey, negara mana yang mereka perlu masuk untuk meletak produk mereka yang mereka dan produk tersebut akan diterima di sana. Tidak semua produk yang mereka keluarkan, yang syarikat antarabangsa keluarkan, mereka boleh diterima di mana-mana negara asing. Jadi mereka perlu buat kajian, perlu tahu sebenarnya apa sebenarnya kehendak di sesuatu tempat sebelum mereka membuat pemasaran untuk produk mereka ataupun meletakkan produk mereka. Itu adalah disadvantages yang kedua. Okay, dan yang ketiga adalah coordination and corporate learning across product group is more difficult. Memang agak susah lah kalau nak untuk corporate learning across product group ni, memang agak susah lah, agak sukar sebenarnya untuk membuat penjelasan bila ada product group. Maknanya product group macam mana? Macam dalam shampoo tadi kan, ada variant anti kelumomo, ada untuk rambut rosak, ada untuk rambut biasa, ada untuk kanak-kanak contohnya kan. Itu adalah produk group. Jadi sebenarnya kalau mereka menjalankan produk yang berbentuk grup ini, sebenarnya lebih sukar sebenarnya mereka nak membuat penyelarasan. Okey, memang secara realitinya memang agak sukar untuk membuat penyelarasan, dan sebenarnya stock take ataupun pemasaran yang berlaku dalam produk grup ni pun akan lebih bercelaru bila mereka menumpu kepada grup produk itu sendiri. Okey, macam Maggi tadilah, Maggi kan ada pelbagai perisa kan, ada Maggi tom yum, perisa itik lah, perisa ayam lah, perisa asam laksa lah kan. Jadi sebenarnya agak sukar sebenarnya, itu dalam grup yang sama, Maggi, tapi dalam grup yang sama, tapi agak sukar untuk mereka lakukan bila mereka membuat keputusan untuk memilih suatu organisasi mengikut produk. Okey, faham? Faham, sir. Alright. Okey, kita teruskan. Ada 4 ke 5 dah sejam dah, walaupun kita macam dah sejam lah kita Okey, so kita tengok yang seterusnya untuk geographic region.
Kalau tengok dalam slide saya ni untuk nombor 2 Global Corporate Form. Tadi untuk produk, ni adalah untuk geographic region. Kita ada Board of Director, Northern Division, Eastern Division dan Southern Division. Okey. Function tu adalah dia punya jawatan-jawatan di bawah dia lah. Okey. Kalau sebuah syarikat, okey, sebuah syarikat antarabangsa ingin menumpukan kepada geographic region sebenarnya, dia memang melakukan tugas mengikut kawasan tertentu. Okey, contoh yang saya bagi dia ada lah dia punya ni. Okey, boleh bacalah dalam nota awak, saya bagi secara keseluruhan, secara kesimpulannya. Okey. Contohnya macam DHL. DHL tu apa? DHL tu apa? Courier. Dekat perhantaran courier. Courier tu kan. Courier, dulu saya pernah beritahu awak, courier DHL ni merangkumi seluruh negara, seluruh dunia lah. Seluruh dunia memang DHL ni, DHL ke FedEx ke, memang akan cover untuk seluruh dunia. Okey, awak bayangkan kalau di Malaysia pun kita ada outlet, bukan outlet lah, kita ada syarikat DHL yang bertapak di Malaysia. Tapi bukan kita punya, itu overseas punya itu luar negara punya, Amerika punya DHL. Okey, Amerika punya. Okey, mereka meletakkan syarikat mereka di Petaling Jaya. Sebesar-besar syarikat mereka ada di Petaling Jaya. Okey, dan pekerja yang ada di dalam DHL tu adalah ramai daripada orang Malaysia lah, beribu orang ada pekerja dalam tu, bukan beribu, beratus orang, bukan beribu lah, beratus orang. Apa sebenarnya tugas mereka? Kenapa mereka memerlukan pekerja yang ramai kat situ? Kenapa dalam DHL? Sebab apa? Sebab dalam tu mereka mempunyai section, mempunyai pembahagian syarikat tersebut. Okey, memang ada board of director. Board of director memang ada di US lah yang agak besar. Tapi mereka ada di kalau ikutkan geographic region ni, mereka meletakkan di KL, okey, meletakkan board of director lain, okey, yang akan cover ataupun yang akan mengawal orang-orang bawahan dia. Maknanya untuk sebab saya boleh tengok, sebab saya selalu tanya anak saya lah. Anak saya kerja kat DHL anak buah saya. Dia tanya dia, kau jaga bagaimana? Dia kata walaupun dia bekerja di DHL di Petaling Jaya, dia jaga untuk kawasan UK, London, UK lah macam tu. Saya cakap wah, jaga, sebab dia kerja shift dia kerja shift, 3 shift yang mereka ada untuk kerja. Memang ada kadang-kadang kerja start pukul 12 sampai pukul 5 pagi. Okey, shift dia orang. Kadang-kadang masuk pukul 7 pagi, balik pukul 2 petang. Macam tu shift dia orang lah. Dia tanya, hari-hari ada ke orang hantar melalui DHL ni? Ada, dia kata. Memang ada, dia kata. Sebab tu dah mereka perlu ada di depan komputer untuk melihat order-order yang masuk daripada overseas ataupun di Malaysia sendiri. Okey, kalau di Malaysia mereka akan uruskan penghantaran di overseas, di UK. Mengikut orang yang jaga lah, macam anak saudara saya jaga kat UK, pakai UK kan. So dia akan collect data-data untuk barangan yang daripada UK ke Malaysia ataupun Malaysia ke UK. Mereka di seorang lah yang bertanggungjawab. Bawah dia ramai lagi lah. Bawah dia terlalu ramai lagi lah. Pekerja-pekerja yang akan melakukan kerja yang sama. Okey, jadi di sinilah sebenarnya mereka sebenarnya macam DHL ni memang menjalankan kerja mengikut geographic region. Okey, mereka menumpukan kepada geographic region itu sendiri. Okey, walaupun syarikat tersebut ada di Malaysia, walaupun syarikat tersebut ada di Thailand, walaupun syarikat DHL ni ada di Filipina, ada di Nigeria, ada di mana lagi di Brazil, mereka tetap akan membuat corporate form dia, global corporate form dia mengikut geographic region. Okey, faham? Okey, kalau tengok kat sini sebenarnya mengikut yang saya bagi apa warna ni, gambar rajah ni,
Okey, ini adalah geographic region structure yang dilakukan oleh mana-mana company sekalipun. Okey, maknanya DHL ni dia punya ibu pejabat dia adalah di US tapi dia membuka cawangan di Malaysia. Tapi Malaysia pun akan ada pembagian lain. Okey, bahagian utara, bahagian selatan, bahagian timur apa semua kan. Tapi nak tak nak cawangan tersebut akan diletakkan di Malaysia. DHL yang paling besar adalah di kalau di Malaysia adalah di Putrajaya lah. Tapi kalau tengok seluruh negara pun akan ada DHL lah. Di Melaka pun ada DHL. Okey, di Kelantan pun ada, di mana lagi, di Kedah pun ada. Okey, dia tak cawangan lain pula yang akan menguruskan penghantaran barangan ataupun perkhidmatan mereka ke serata dunia. Okey, bank. Kita boleh tengok contoh bank. Bank macam mana kita nak kaitkan dengan geographic region? Kenapa awak tengok bank-bank yang ada di Malaysia ni mereka memilih tempat untuk letakkan bank ni di tempat-tempat yang strategik? Kenapa? Kenapa kelas? Kelas Population. Okey. Okey, kalau awak tengok di Merlimau ini sendiri yang kita tengok bank yang ada di Merlimau ni, kita tengok BSN dengan Maybank. Itu memang bank Malaysia lah, Malaysia punya. Kenapa tidak ada catat kat sini kat Merlimau? Kenapa tidak ada bank apa Al-Rajhi Bank kat sini? Kenapa? Sebab mereka menumpukan kepada geografik sesuatu tempat. Kalau kita tengok Al-Rajhi Bank pun dekat Bandar Melaka lah. Dia tengok Bandar Melaka ni adalah tempat tumpuan orang ramai. Jadi kalau Al-Rajhi Bank memang syarikat antarabangsa lah. Mereka syarikat daripada Arab Saudi kan. So mereka akan meletakkan dia punya branch dia dekat Melaka sahaja. Okey, sama juga dengan Standard Chartered. Saya tengok satu outlet bank Standard Chartered ada di Melaka Raya sahaja. Tempat-tempat lain tak ada. Mereka hanya letakkan kat situ supaya situ adalah kawasan geografik yang mempunyai populasi penduduk yang bukan ramai lah orang yang pergi ke situ untuk berjalan ataupun makan ke situ ataupun membuat urusan kat Melaka Raya terlalu ramai. Okey, sebab itulah dia tak memilih Merlimau. Merlimau mungkin kita tahu bank Standard Chartered tidak popular di kalangan orang kampung. Okey, biasanya popular di antara orang kampung, orang tua ni biasanya BSN dengan Maybank saja ataupun Bank Islam. Okey, jadi situlah yang berlaku. Mereka akan cuba memikirkan cara untuk meletakkan outlet mereka ataupun branch mereka di tempat yang mempunyai populasi penduduk yang ikut geografik yang ramai, populasi yang ramai. Okey, faham Jadi kita tengok advantages dia. Okey, untuk geographic, close communication with local customers, strong collaborative teams at each location. Okey, sebab mereka meletakkan ikut geografi yang mereka rasa mereka boleh ataupun boleh dekat dengan pelanggan tersebut. The ability to better serve local need and tailor their approach to the local market. Okay, the ability to encourage positive competition between different department. Okay, kalau kita tengok bank lah, bank pun sama lah. Bank kalau ikutkan, bank pun adalah satu syarikat international. Okay, kalau pergi CIMB pun memang CIMB ni memang bank daripada Malaysia. Kalau pergi overseas pun ke Indo, walaupun ke Indo sekalipun, Maybank, CIMB memang akan ada. Sebab memang bertaraf antarabangsa lah tu kira kan, sebab kita dah melebasi border Malaysia. Okey, jadi hampir kalau awak tengok di Merlimau lah, di Merlimau hampir setiap hari BSN dengan Maybank ni terlalu padat dengan pelanggan, penuh, kadang-kadang sampai keluar orang yang nak berurusan dengan bank tersebut. Kenapa benda ni berlaku? Sebab apa? Sebab geografik kita. Maybank letak kat Merlimau, dia tengok okey, di Merlimau memang ada kepadatan penduduk dan juga mempunyai student yang ramai. Jadi mereka memilih untuk meletakkan branch mereka di Merlimau. Okey,
Sebab itulah kalau saya pergi main bank, saya amat frust kalau saya nak berurusan dengan kaunter. Orang terlalu ramai menyebabkan kita terpaksa menunggu sejam 2 jam untuk kita berurusan dengan kaunter. Okey, ini adalah satu tanda yang baik pada bank tersebut, tapi tanda yang buruk pada kita, betul. Sebab kita nak berurusan agak lambat. Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik kepada pihak bank, sebab strategi mereka sudah berjaya. Mereka meletakkan bank mereka di satu tempat dan menerima sambutan yang luar biasa. Jadi itulah sebenarnya yang dikatakan dengan advantages dia lah. Okay, the ability to encourage positive competition between different department. Okay, memang betul. Kalau sesebuah syarikat memang hanya menumpukan kepada geographical, mereka sebenarnya akan memberikan satu persaingan sihat dengan department-department yang lain. Okey, contohnya dalam satu syarikat, mereka ada buat department ikut produk, department ikut geographical, department mengikut fungsian. Jadi benda ni sebenarnya akan memberikan persaingan sihat di antara produk, geographical, fungsian, hybrid dan juga metrik. Okey, itulah advantages dia. Kalau disadvantages pula, the main downside of a geographical organizational structure is the potential conflict between local and central management, as individual division often take on a great deal of autonomy. The main downside of geographical structure is potential conflict between local. Okey, betul. Okey, kadang-kadang kalau kita sesebuah syarikat meletakkan branch mereka di satu tempat, dia akan memberikan konflik kepada penduduk setempat. Okey, konflik macam mana? Okey, kadang-kadang branch tersebut akan mengganggu rutin harian, kerja-kerja harian penduduk setempat dengan adanya branch mereka kat situ. Jadi inilah yang membuatkan syarikat tersebut tidak berjaya sebenarnya meletakkan kalau bank lain kita lah, syarikat lain. Jadi benda-benda inilah yang akan memberikan kesan kepada syarikat tersebut apabila penduduk setempat tidak suka dengan adanya branch mereka kat tempat situ, kat tempat yang mereka duduki. Jadi ini akan memberikan kesan kepada penjualan mereka, kepada pemasaran mereka, sebab penduduk memang tak suka, sebab memang mengganggu mereka untuk melakukan rutin seharian mereka. Okey, potential duplication of job, resources and function. Ini adalah potensi lah, bukan adalah potensi akan berlakunya peniruan tugas, sumber dan juga fungsi lah. Okay, some economies of scale may be lost. Okay, maknanya kalau dia menumpukan kepada contohnya di Merlimau ada dia punya branch dia, tapi tempat lain tak ada. Orang tempat lain tu nak datang ke Merlimau jauh contohnya. Okay, jadi dia batalkan niat untuk berurusan dengan syarikat tersebut yang ada di Merlimau. Dia akan cari syarikat yang berdekatan dengan mereka ataupun produk yang berdekatan dengan mereka. Jadi itulah menjadi satu kesan apabila mereka akan kehilangan pelanggan kat situ sebab mereka menumpukan kepada satu tempat geografik sahaja. Okey, boleh Boleh. Boleh. Okey. Kita nak rehat 5 minit ataupun kita nak sambung lagi? Kita nak rehat dulu ke ataupun nak sambung lagi? Terpulang kat saya. Terpulang kat saya. Kalau saya nak sambung. Okey. Saya boleh je. Okey. Awak dengar je kan yang Latif cakap saya. Okey. So nombor 3. Tadi kita dah tengok global corporate form product, global corporate form geographical division, dan ini kita tengok pula global corporate form untuk function. Function ni senang cerita semua syarikat menggunakan lah, kebanyakan semua syarikat banyak menggunakan function lah. Okey, ikut fungsian lah, fungsian banyak menggunakan function ini. Okey, kalau tengok gambar rajah ataupun slide yang saya tunjukkan ni, dia ada CEO, bawah dia ada research and development, sales and marketing, manufacturing, material management dan finance. Maknanya semua di bawah ini,
okey, daripada research and development sampai finance akan bergabung tenaga. Mereka tetap menjalankan tugas masing-masing. Kalau research and development, dia akan menjalankan tugas di bawah bidang dia sahaja. Sales and marketing akan menjalankan tugas di bahagian dia sahaja. Tapi mereka akan bekerjasama dalam satu unit dan satu syarikat untuk mencapai matlamat CEO tadi. Okey, itu function lah, fungsian. A firm create department or division that have worldwide responsibility for the common organizational function. Firm that adopt this design typically have relatively narrow or similar product line. Dan cerita mana-mana syarikat memang ada lah, memang ada fungsian lah, jenis fungsian macam ni. Contohnya, boleh baca sendirilah nota tu Saya bagi contoh lah, saya cerita terus contoh lah. Contohnya macam AirAsia, penerbangan AirAsia. Di Malaysia memang kita tahu dia punya syarikat yang paling besar di mana? Di Sepang lah kan. Di Sepang, mereka memang ada ni lah. Mereka memang ada research and development, sales and marketing, manufacturing, material, management, finance. Banyak lagi lah yang dia orang boleh buat. Contohnya sales coordinator apa semua kan. Banyak lagi yang dia orang boleh. Bukan sekadar fungsi yang ini saja. Mereka boleh menambah lagi fungsi yang lain. Mengikut kesesuaian dalam cakap mereka. Okey. Jadi kalau tengok Asia, mereka kat Malaysia memang ada fungsian, semua fungsi ada. Finance ada, sales ada, marketing ada, semua kan. Okey. Dan kalau tengok Asia ni akan ada di seluruh negara sebenarnya. Seluruh negara. Okey, saya pernah naik Asia. Okey, pergi Krabi. Dan bila saya pergi Krabi tu, saya dilayan oleh pramugari dalam tu, tapi bukan orang Malaysia. Itu adalah orang Thailand. Kenapa jadi macam tu? Kenapa pramugari Asia adalah daripada kalangan orang Thailand? Kenapa? Kenapa kelas? Kenapa bukan orang Malaysia? Cawangan di luar negara. Okey, branch tu dia boleh gunalah branch dia. Okey. Sekarang ni bila saya selidik, bila saya Google, rupanya hampir setiap negara di dunia memang ada syarikat Asia di situ. Okey, syarikat Asia di situ. Maknanya di Thailand ni dia ada pencari bakat ataupun pencari untuk pramugari Asia sendiri. Okey, dia ada CEO mungkin mungkin Asia nak masuk ke Thailand cakap okey, kau nak masuk ke Thailand boleh, kerajaan benarkan, tapi pastikan CEO kau lantik daripada rakyat Thailand. Mungkin adalah CEO tu rakyat Thailand, tapi masih lagi syarikat Asia lah. CEO Thailand, kerja-kerja di bawah semua orang Thailand. Okey, daripada sales executive orang Thailand contohnya. Semua orang Thailand lah yang kerja marketing pun orang Thailand. Okey, dan sampai pencari bakat untuk pramugari itu pun dicari di kalangan orang Thailand. Cuba naik Asia yang pergi ke Jakarta. Kebanyakan saya pergi Jakarta itu memang naik flight tersebut orang Indon yang serve saya. Rupanya memang seluruh negara Asia ni memang menjalankan acara fungsian di seluruh negara sebenarnya. Okey, memang betul itu adalah branch diorang, dia punya cawangan diorang. Okey, tapi lebih kepada fungsian sebab semua setiap level dalam pengurusan dan struktur organisasi itu memang ada. Okey, memang ada menjalankan kerja di setiap negara. Okey, bukannya dikawal di Malaysia. Okey, tapi dikawal oleh negara itu sendiri. Syarikat tersebut Asia, Thailand, Asia, Indonesia, Asia, Filipin. Mereka yang develop syarikat Asia ni, tapi adalah perjanjian yang dibuat dengan Asia. Asia ni adalah suatu syarikat yang besar yang mana yang akan kawal ke semua syarikat-syarikat yang ada di luar negara. Tapi memang mereka menjalankan struktur organisasi secara fungsian. Okey, bukannya maksud macam inilah. Bukan contohnya di Asia di Malaysia ni ada
vice president untuk sales and marketing. Contohnya bukannya orang yang berjawat jawatan tersebut di Malaysia menjaga sales and marketing di Thailand, bukannya menjaga sales and marketing di Filipina, di Indo, bukan. Jadi mereka ada sendiri vice president sales and marketing di Thailand, di Indo. Mereka yang akan membuat kerja tersebut. Okey, sebab mereka ESL menjalankan perniagaan secara betul-betul organisasi secara fungsian. Faham? Faham. Okey, so kita tengok advantages. Okay, firm can develop and transfer expertise within each functional area. Okay, functional maknanya, functional macam tadilah saya cakap. Inilah functional dia lah kan. Ni functional dia ni. Research and development, sales and marketing, manufacturing, material management, finance. Semua ni adalah fungsi-fungsi tertentu yang dimainkan dalam satu syarikat. Okay, itu maksud dia. Okay, it is possible to maintain highly centralized control over functional operation. The design focuses attention on the key function of the firm. Maknanya setiap fungsi itu memang menjalankan kerja dia saja. Kalau sales saja kerja dia. Kalau research and development, itu je kerja dia. Maknanya mereka tidak akan lari daripada bidang dia. Okay, provide people with the opportunity to learn from one another and become more specialized and productive. Mereka hari-hari buat kerja yang sama dan mereka akan cuba tingkatkan lagi supaya mereka tidak ketinggalan daripada fungsi-fungsi lain dalam syarikat yang sama. People who are grouped together by common skill can supervise one another and control each other behavior. Macam contoh awak lah, kalau awak dari bidang DPM, kalau awak join mana-mana syarikat, contohnya ASR tadilah, jabatan mana awak akan masuk? Mungkin jabatan admin ataupun jabatan finance kan. Jadi kemahiran awak yang awak ada, awak akan berikan dalam jabatan itu. Okey, awak tak akan buat dalam untuk bahagian maintenance. Sudah pastinya jauh sebenarnya lari daripada bidang awak. Bila awak bidang awak adalah bisnes, awak pergi ke bidang maintenance, agak jauh. So awak akan dijumutkan ataupun diletakkan dalam finance ataupun admin itu sendiri. Okey? Faham Okay, so yang seterusnya adalah disadvantages. Okay, it is only practical when the firm has relatively few product or customers. Okay, jadi sini pula akan menjadi masalah pula apabila sebuah syarikat menjalankan seluruh organisasi secara fungsional. Sebab sebab bila melibatkan beberapa produk yang perlu diuruskan dalam satu company, mereka akan menghadapi masalah. Okey, mereka akan menghadapi masalah. Sebab mereka terpaksa menumpukan kepada banyak produk dalam satu company. Sedangkan setiap fungsian tu mereka menjalankan kerja mereka ikut kemahiran yang mereka ada sahaja. Tapi kemahiran yang mereka ada tu terpaksa mereka kembangkan untuk menguruskan banyak produk dalam company yang sama, dalam syarikat yang sama. Okay, it does not promote coordination between division. Okay, maknanya betul lah kalau awak dalam bidang finance, okay, mungkin awak kurang baik dengan bidang sales, okay, yang kerja dalam bidang jualan, mungkin awak tak berapa rapat dengan orang kerja dalam bahagian maintenance. Jadi inilah akan menjadi masalahnya apabila adanya fungsian dalam sesebuah syarikat. Okay, organisation has certain difficulties in the interdepartmental cooperation and exchange. Okay, kadang-kadang perkara ini berlakulah macam kat Politeknik Melima. Ini dalam Politeknik Melima. Jabatan penerangan dengan jabatan kejuruteraan elektrik kan, jabatannya berbeza. Kita mengajar satu saja penerangan elektrik, kena dengan makmal dan bengkel apa semua kan. Jadi kadang-kadang saya pun tak kenal pensyarah yang ada di elektrik pun tak kenal pensyarah yang ada di jabatan penerangan. Okey, sama juga kalau kita masukkan dalam syarikat. Okey, dalam syarikat antarabangsa. Okey, maknanya
setiap fungsian tu tidak akan menerima kerjasama yang baik. Maknanya kalau bahagian jualan saja buat kerja dia, tidak ada kena-mengena, dia tak akan buat kerja-kerja bahagian kewangan. Okey, kewangan buat kerja mereka sahaja. Jadi tidak ada kerjasama yang berlaku di antara departmen-departmen dan jabatan-jabatan dalam syarikat yang sama. Walaupun mereka berada dalam syarikat sama, tapi mereka tidak ada kerjasama. Mereka hanya tahu misalkan tugas dia, kemahiran mereka dalam tugas itu sahaja. Tidak melibatkan tugas-tugas lain dalam syarikat yang sama. Okay, motivation is not strong enough for project participant. Ini biasalah kalau boleh baca sendirilah ya. Okay, so yang keempat, yang kedua terakhir untuk hari ini hybrid form metric organization. Okay, untuk hybrid form ni, okay, metric organization ni, okay, hybrid form metric organization sebenarnya untuk hybrid form metric organization ni sebenarnya adalah gabungan daripada functional and dan juga divisional structure. Okay, divisional tadi apa dia? Divisional structure tadi apa dia? Melibatkan apa tadi? Produk lah kan? Melibatkan produk lah kan? Okay, maknanya functional ni yang kita dah belajar tadi, functional tadi. Okey, kita tahu ada jabatan kewangan, jabatan maintenance, jabatan jualan, jabatan macam jabatan lah. Dan ada juga divisional structure dalam functional tersebut. Kalau tengok kat sini CEO, Vice President Finance, okey, Vice President Human Resource, Vice President Operation, Vice President Product A, Vice President Product B. Okey, maknanya sini ada gabungan yang berlaku apabila mereka ada Vice President Finance, Human Resource, Operation, tapi tiba-tiba di sebelah dia ada Vice President untuk Product A, Vice President untuk Product B. Tapi kalau awak tengok kepada catat alih dia tu, awak tengok bersimpan siul kan. Okey, Vice President untuk Product A, memang mereka ada dia buat kerjanya ada retail, industrial. Tapi awak tengok lain, dia pergi kepada Vice President Finance, Vice President Human Resource. Maknanya mereka akan bekerjasama untuk menyiapkan produk A dan produk B. Okey. Okey, mereka akan rujuk kepada Vice President Operation. Mereka akan rujuk kepada untuk Vice President Product A akan rujuk kepada Vice President Human Resource. Okey, sama juga dengan training, recruitment, training, compensation, semua tu kan, treasury, accounting semua. Mereka akan bersama dalam satu syarikat, tak kisahlah dia lompat kepada produk A ni akan berurusan dengan finance ataupun human resource atau operation. Mereka akan melengkapkan satu getaran kerja supaya produk A ni dapat dikeluarkan, produk B pun dapat dikeluarkan. Mereka akan menggunakan semua presiden ni ataupun jabatan-jabatan dalam finance, human resource ataupun operation ni untuk mereka menyiapkan produk mereka. Itulah gabungan, itulah hybrid form method organization. Okey, gabungan di antara functional dengan divisional ataupun produk. Faham? Itu boleh baca. Okey. Dia punya kelebihan dia. Increase efficiency. The structure make sure that the right quantity of work is assigned at the right time to the right professional, thus making the optimal use of resources and prevention of waste. Okey, memang mereka contohnya lah kalau produk A kan, produk A tadi dalam kita punya ni tadi kan, produk A tadi. Okey, contohnya produk A ni mereka akan berurusan dengan finance untuk operation untuk mengeluarkan produk mereka. Mereka kena ambil kepakaran daripada jabatan operation untuk menyiapkan produk A. Jadi di samping mereka untuk menyiapkan produk, mereka perlu merujuk juga kepada finance untuk melihat macam mana bajet yang ada untuk mereka keluarkan produk A. Okey, dan berapa pekerjaan yang mereka perlukan. Perlu tanya pada human resource, perlu bincang dengan human resource.
Okey, human resource maknanya kalau produk A ni memerlukan 50 orang pekerja, cukup tak bajet yang mereka perlukan untuk 50 orang pekerja? Mereka rujuk pula kepada finance. Okey, finance pula akan akan cakap bagi maklumat lah, okey, cukup dana kita untuk hire 50 orang pekerja. Okey, dan pekerja tersebut akan diambil oleh human resource dan akan diletakkan dalam operation. Okey, operation, purchasing, manufacturing apa semua tu kan. Dan jadilah satu produk A ataupun produk B dalam organisasi. Okay. Development of cross-functional skill in hybrid structure group are formed considering the specialization as well as services. Thus, employees with different skill are mingled together, which give an opportunity to learn and develop a variety of skill from many other participant. Okay, maknanya walaupun seseorang tersebut berada dalam unit yang berbeza dan jabatan yang berbeza, okey, apabila mereka diberi kebenaran untuk bergerak ataupun merujuk kepada jabatan-jabatan lain dalam hybrid matrix structure ni, okey, mereka sebenarnya akan mendapat skill yang baru, kemahiran yang baru. Okey, contohnya orang ni memang hanya tahu tentang maintenance sahaja. Dalam kilang dia tahu tentang maintenance sahaja, tentang technical skill sahaja. Tapi apabila mereka diberi kebenaran untuk melangkaui jabatan, contohnya boleh kena berhubung dengan human resource, perlu dengan operation, perlu berhubung dengan finance, sedikit demi sedikit mereka sebenarnya boleh dapat ilmu yang lain daripada kerja-kerja maintenance sebelum ini. Okay, itu maksud dia lah. Flexibility, more flexible than divisional and functional structure. Jadi apabila ada gabungan di antara divisional and functional structure ni, mereka gabungan ni mereka sebenarnya lebih fleksibel daripada the single divisional ataupun the single functional structure. Okay, disadvantages, conflict macam mana berlaku. The chance of having conflict between corporate department and division. There could be dilemmas among project manager and department manager regarding deadline and resources. And they can also confusion regarding the roles and responsibilities of each employee. Memanglah akan ada konflik lah. Contohnya di produk A ni, diorang punya sasaran dia terlalu tinggi untuk dalam jabatan produk A ni kan. Represent produk A ni, dia kata aku nak buat produk yang kebabum contohnya. Dan apabila nak buat produk kebabum, diorang punya kos pun akan lebih tinggi. Rujuk kepada finance department. Finance department kata kita tak ada modal, tak ada dana sebanyak itu untuk mengeluarkan produk yang seperti mana yang dalam produk A tadi. Jadi sinilah sebenarnya akan menimbulkan konflik. Okey, bila produk B pula kata kita memerlukan pekerja yang ramai untuk menyiapkan produk tersebut. Rujuk kepada human resource. Human resource cakap kita hanya diberikan CEO hanya membenarkan hanya 20 orang sahaja dia ambil pekerja. Tidak boleh lebih pada tu. Contohnya produk B tadi dia nak 100 orang pekerja. Jadi sini sebenarnya akan menimbulkan konflik apabila mereka terpaksa melangkaui jabatan-jabatan tersebut. Okey, too much administration overhead to resolve the conflict that happen between division and corporate. Memang akan berlakunya orang kata overhead yang tinggi untuk overhead ni apa? Overhead administration maknanya between division and corporate department, time and effort to get wasted in the form of meeting are also required for better utilization and coordination of staff in case of 2 or 3 concurrent project. Okey, awak bayangkanlah macam ni. Kalau saya sebagai CEO, saya nak panggil ketua-ketua di setiap functional, contohnya saya panggil untuk vice president untuk finance, untuk human resource, project A, project B semua kan. Kalau saya nak bincangkan ataupun nak buat meeting untuk penyelesaian projek tersebut, agak sukar sebenarnya sebab akan melibatkan konflik yang berpanjangan. Yang ni tak perhati. Okey, sebab gabungan di antara functional dengan divisional ataupun dengan produk ni mereka tidak sekepala dan mereka kadang-kadang tidak memahami. Untuk divisional untuk produk tidak memahami kerja yang patutnya dilakukan oleh functional ni. Okey, jadi memerlukan overhead yang tinggi untuk menyelesaikan konflik yang berlaku. Okey, itu
adalah disadvantage ataupun keburukan apabila melakukan hybrid form matrix organization. Dan terakhir sekali untuk hari ini adalah matrix form. Tadi hybrid form, ni adalah matrix form matrix organization. Lain okey. Untuk matrix organization, okey, sebenarnya boleh dilakukan sesebuah syarikat ni boleh melakukan dari segi dua kaedah, iaitu melalui fungsian ataupun melalui projek ataupun produk. Okey, dan awak boleh ingat untuk matrix form matrix organization ni, kalau awak tengok dalam gambar rajah saya berikan pada awak ni pun, sebenarnya untuk matrix form ni memerlukan pekerja ataupun memerlukan 2 orang ketua untuk menyelesaikan satu projek. 2 orang ketua. Awak tengok project 1 manager, project 2 manager, project 3 manager, project 4 manager. Okey, tapi dia berurusan dengan apa? Finance manager, berurusan dengan human resource, information technology, sampailah kepada marketing manager untuk menyelesaikan projek pertama. Projek kedua pun sama, tapi sebenarnya kalau untuk project 1 manager, finance manager, okey, kalau awak tengok kat sini pun, okey, project 1, finance executive A, HR executive A, maknanya dia memerlukan lebih manager untuk menyiapkan sesuatu projek. Okey, projek B, projek 2, projek 3, projek 4. Awak tengok finance executive C, finance executive D. Awak tengok, bayangkan. Okey, untuk satu projek saja mereka terpaksa memerlukan lebih bos, lebih ketua untuk mengeluarkan sesuatu produk ataupun menjalankan untuk memproduce apa barangan atau perkhidmatan untuk syarikat mereka. Okey, jadi contohnya untuk finance manager, projek 1 memang perlu ada finance manager, okey, untuk mereka memikirkan dana yang sesuai untuk projek tersebut. Okey, dan projek dah selesai untuk projek manager, projek manager 1 ni akan jumpa dengan human resource manager pula. Okey, untuk mereka selesaikan masalah pekerja. Okey, berapa orang perlu nak ambil pekerja semua kan. Okey, yang lepas settle kat sini, dia project manager pula akan pergi pada information technology pula, sampailah seterusnya project production manager, research manager, sampailah kepada marketing manager. Jadi mereka sebenarnya bekerjasama untuk ada 2 kepala untuk menyelesaikan satu projek. Sama juga dengan projek 2, mereka akan menjalankan mereka akan berurusan dengan lebih ketua untuk satu projek. Jadi inilah yang membuatkan matrix form matrix organization ni agak rumit untuk dijalankan, tapi memang ada sebenarnya. Memang ada. Contoh yang saya tengok untuk matrix organization ni, kalau ikutkan untuk by function and by project or product. One or more superimposed organization structure in an attempt to match product, regional, functional and other expertise. 2 boss employees, seperti saya sebut tadi. There are usually 2 separate chain of command. There are 2 kind of manager, functional manager and project manager. Okay, so saya nak tarik anda, okay, macam mana Honda ada kat mana kilang dia? Honda ada kat mana kilang dia? Jepun. Jepun? Memanglah Jepun, tapi kilang dia di Malaysia ada kat mana? Honda. Lawang. Melaka, Alu Gajah sayang. Okey, Honda ada kilang dia di Melaka. Saya pernah pergi melawat di kilang Honda di Melaka dan memang syok sangat. Bukan syok tengok kereta, syok tengok dia orang punya kilang tersebut, macam mana cara mereka menguruskan kilang tersebut. Dan bila saya amati, bila saya perhatikan, okey, mereka sebenarnya menggunakan matrix structure. Okey, matrix organization. Okey, sebab apa? Sebab saya tengok, saya melawat tu setiap department saya pergi tengok Saya pergi tengok bahagian yang buat body, yang buat elektronik, yang buat pintu semua kan, macam seronok tau.
Tapi apabila saya tengok orang yang buat pintu pun, okey, buat pintu pun, pekerja-pekerja yang buat pintu tu, buat pintu kereta Honda tu, di atas dia adalah ketua dia. Ketua dia arahkan, okey, kau buat yang ni, buat ni, buat ni. Okey. Tapi ketua dia, okey, ketua dia akan berhubung apa? Berhubung pula dengan departmen lain untuk menyiapkan pintu tersebut. Okey, contohnya dalam pintu tu perlu masukkan apa? Perlu masukkan wire-wire elektronik apa semua kan. Dia akan berujuk dengan ketua bahagian elektronik tu pula. Okey, lepas tu rujuk pula ataupun mereka rujuk pula kepada jabatan speaker pula. Kan, speaker pun boleh masukkan dalam pintu tersebut kan, pintu depan tu. Jadi itu yang menarik saya tengok. Wah, bila saya perhatikan, saya amati, oh memang mereka menjalankan matrix organisation ataupun matrix structure. Mereka bukan sekadar uruskan bahagian pintu tu saja, tapi mereka perlu merujuk. Okey, merujuk kepada speaker, jabatan elektronik. Okey, jadi situ pun ada dua kepala kat situ. Contohnya pintu. Okey, pintu perlu ada dua kepala. Okey, ketua bahagian pintu dan ketua bahagian elektronik. Jadi mereka lah yang bekerjasama untuk menyelesaikan produk pintu tersebut tadi. Itu baru pintu. Belum lain lagi. Belum lagi bonnet, belum lagi enjin apa semua tu kan. Jadi ini yang berlaku dalam Honda, kilang Honda tu. Mereka menggunakan dua kepala, dua ketua untuk menyelesaikan sesuatu produk tersebut. Faham? Jadi ini advantage dia lah. Okay, the use of cross-functional team reduce functional barriers and subunit orientation. Okay, akan mengurangkanlah halangan dalam fungsian sebab mereka boleh berhubung dengan unit lain, dengan jabatan lain. Open up communication between functional specialists. Okay, macam tadilah, pakar dalam pintu akan berhubung dengan pakar bahagian elektronik. Okay, the matrix enables an organization to maximize its use skill professional, akan menggunakan secara optimumnya professional skill untuk menyiapkan produk tersebut. The dual function and product focus promote concern for both cost and quality. Clear articulation of project objective. Okay, kalau Honda tadi, objektif dia adalah mengeluarkan satu kereta. Itu baru bahagian pintu. Pintu pun dah ada bahagian-bahagian yang besar bawah dia kan. Jadi dia punya clear objektif dia adalah menyiapkan satu kereta. Dia hanya menyiapkan pintu saja. Orang lain akan menyiapkan benda-benda lain pula. Okay, workable way of integrating project objective with functional objective. Efficient use of limited human resources. Okay, kadang-kadang dengan membuat matrix organisation ni, okay, boleh menggunakan tenaga manusia yang limited. Mungkin ada juga saya tengok dalam kilang Honda tu menggunakan tenaga robot untuk melakukan kerja-kerja tu. Okey, membuat pintu, pintu adalah pekerja-pekerja sendiri, tapi bila untuk penyambungan apa semua tu, robot-robot yang akan melakukan kerja, mengambil kerja-kerja manusia untuk menyiapkan kereta tersebut. Okey. Disadvantages. Matrix lack of control structure that lead company to develop stable expectation of one another. Okey, maknanya akan menyebabkan kawalan agak sukar dilakukan lah kalau kita buat matrix organisation ni. Kawalan macam mana? Sebab kita ada dua ketua-ketua kan. Kawalan agak sukar untuk kita buat. The lack of clearly defined hierarchy of authority. Kadang-kadang kita tak tahu siapa sebenarnya yang berkuasa untuk menyiapkan pintu tadi kan. Sama ada orang bagi pintu tu ataupun orang bagi elektronik tu ataupun orang bagi speaker tadi. Siapa sebenarnya yang berkuasa penuh untuk menyiapkan kereta tersebut. Jadi ini akan menyebabkan berlakunya ketidakjelasan dalam hierarki pemerintahan mereka ataupun hierarki rantaian arahan mereka lah. Okay, people are likely to experience or vacuum of authority and responsibility. Okay, maknanya kadang-kadang akan berlakunya sesebuah unit ni tidak mahu mengambil tanggungjawab dan juga kuasa ni sebab ada lebih kuasa dalam satu unit. Okey, macam tadilah kan. Bahagian kereta tadi, bahagian pintu tadi
Jadi dua ketua ataupun tiga ketua, okey, mereka tak nak, kalau berlakunya sebarang masalah, mereka tak nak ambil tanggungjawab. Ni kau yang salah, bukan aku salah, kau salah. Jadi macam itulah. Okey, two boss problem. Leaving project members coach in the middle. Okey, maknanya kalau dua-dua ketua tu problem dalam untuk menyiapkan kita tersebut, okey, maknanya pekerja bawahan akan masalah lah bila mereka dua-dua tinggal tengah-tengah nak siapkan satu kereta, mereka ada konflik, mereka tinggalkan macam tu saja, akan menyebabkan masalah berlaku kepada pekerja bawah mereka. Okay, project member playing bosses against one another. Okay, contohnya aku rasa aku yang paling penting kat sini. Jadi maknanya dia rasa dia macam berlagak sikit. Okay, aku lebih kuasa kat sini, lebih kuasa daripada ketua di bahagian elektronik tadi. Jadi ini yang akan menyebabkan berlakunya pertikaian lah. Okay, increases organizational complexity, requirement for high degree of cooperation between functional and project management. Okay, memang memerlukan kerjasama tinggi lah. Okay, kalau tak ada kerjasama di antara dua bos tadi, akan menyebabkan produk tersebut tidak boleh dikeluarkan secara dengan betul lah. Dan potential for conflicting management directive. Okay, itulah disadvantages untuk matrix organization. Ada sebarang soalan tak? Sama soalan. Okey, so yang terakhir untuk hari ini adalah strategi business unit. Okey, strategi business unit. Okey, apa sebenarnya strategi business unit ni? Apa dia? Aduh, penat dah saya. Berapa jam dah? Dah sejam setengah dah kita bersiaran. Apa dia strategi business unit? Kelas, dah tidur ke masing-masing? Belum, sir. Belum. Apa dia strategi business unit ataupun SBU ni? Okey, kita tengok maksud dia lah. Strategic Business Unit or SBU operate as an independently entity but it has no report directly to headquarters of the organization about the status of its operation. Maknanya SBU ni beroperasi ni secara entiti secara bebas. Okey, mereka tidak akan memberikan laporan terus kepada ibu pejabat. Okey, maknanya mereka melakukan kerja ni tanpa ada arahan apa-apa pun. Mereka melakukan kerja sahaja. Siap benda tu, siaplah. Siap projek tersebut, siaplah. Dia tak akan berikan laporan kepada sesiapa pun. Okey, macam contohnya yang saya boleh berikan tadi adalah Presiden, corporate marketing, corporate R&D, corporate planning, corporate production, corporate human resource. Okey, SBU. Okey, di bawah corporate planning tu ada SBU A, SBU B, SBU C kan. Tetapi di bawah dia ada pula division-division tertentu. Tapi mereka tidak akan memberikan report kepada presiden tersebut. Dia hanya menjalankan kerja dia macam seolah-olah macam mereka tidak diarahkan pun. Mereka hanya tahu buat kerja tersebut, tahu menyelesaikan projek dia sahaja. Okey, jadi fully functional unit or business that has its own vision and direction. Maknanya mereka ada apa? Mereka ada vision, misi sendiri, ada arahan sendiri. Okey, ada arahan sendiri. Awak tengok corporate level organization, business level, SBU adalah strategic business unit. Maknanya mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Tak perlu mereka report kepada headquarter, tak perlu report kepada sesiapa, tapi mereka ada vision sendiri, ada arahan sendiri. Typically, a strategic business unit operate as a separate unit, but it also an important part of the company. Okey, walaupun mereka ada operasi yang berbeza, tapi sebenarnya mereka bergunalah kepada organisasi. Sebab mereka tahu apa yang mereka perlu lakukan. Okey, mereka tahu, mereka tidak perlu dikawal oleh orang atasan. Mereka tahu sebenarnya apa yang perlu mereka lakukan. Okey, it can be business division or product line of the division or even specific product brand targeting a particular group of customer or geographic location. Maknanya
dalam company tersebut, tak kisahlah dia nak buat melalui produk ke, nak buat geografi ke, fungsian ke, melalui metrik ke, melalui apa sekalipun, mereka akan buat selagi mereka rasa benda itu betul dan mengikut visi dan juga direction yang mereka ada sendiri. Okey, asalkan benda tu wujud, benda tu jalan, benda tu berjaya, mereka akan buat. Tak kisahlah dia pilih global corporate form macam mana sekalipun. Okay, example of SBU are companies like Procter & Gamble, LG dan sebagainya lah. This company have different product categories under one roof. For example, LG as a company make consumer durables. It made refrigerator, washing machine, air conditioners as well as television. Okay, maknanya untuk peti sejuk LG contohnya LG. Okay, mereka akan ada strategi sendiri, akan ada visi sendiri untuk mengeluarkan peti sejuk. Ia tak sama dengan washing machine, tak sama dengan aircon, tak sama dengan television. Okay, asalkan mereka boleh keluarkan peti, asalkan mereka boleh keluar mesin basuh, asalkan mereka boleh keluarkan aircon, asalkan boleh keluarkan television, sebenarnya benda tu dah syarikat tersebut sudah berjaya, LG tersebut sudah berjaya. Okey, sebab kalau tengok refrigerator ataupun peti sejuk, mereka akan ada SBU sendiri. Okey, ada tenaga kerja sendiri, akan ada proses sendiri, akan ada ada operation level sendiri, ada business activities, ada finance manager sendiri, semua benda tu sendiri untuk peti sejuk. Washing machine bersama, aircon bersama, television bersama. Okey, mereka ada SBU sendiri ataupun mereka ada strategic business unit sendiri. Okey, yang mereka tahu peti tu keluar, mesin basuh keluar, aircon keluar dan television keluar untuk dijual kepada pelanggan. Okey, mereka tidak akan cuba untuk kacau. Okey, aku tahu bahagian peti sejuk, mereka perlu kacau bahagian washing machine, tak perlu macam tu. Okey, mereka akan bergerak dalam satu pasukan untuk mengeluarkan peti sejuk, untuk mengeluarkan mesin basuh, mengeluarkan aircon, mengeluarkan television. Okey, syarikat tidak akan tanya lebih, tidak akan argue apa-apa sebab strategi business unit ni, SBU ni, presiden dah tahu, CEO dah tahu, mereka memang ada vision sendiri. Mereka ada pasukan sendiri untuk mengeluarkan produk di bawah mereka. Okey, itulah SBU. Okey, advantage dia, grouping personnel into division give employee a unity of purpose. Common divisional goals increase coordination among workers who can share information, personnel and resources. Okay, semua itulah saya penatlah nak baca yang advantage dan disadvantages. Yang penting awak faham sebenarnya apa kehendak dalam SBU tu. Okey, apa sebenarnya semua global international form tu awak faham, kelima-lima jenis itu awak faham, dan sebenarnya awak boleh goreng pun untuk advantages dengan disadvantages tu. Okay, a company next generation of leaders can be trained in executive thinking by managing SBUs. Okay, maknanya untuk next generation kalau pekerja yang ada di bawah contohnya SBU LG tadi yang buat peti sejuk tadi kan, mereka hanya membuat peti sejuk, tapi dia ada peringkat-peringkat tertentulah dalam level management diorang. Jadi untuk next generation, mereka tahu dah sebenarnya apa yang perlu mereka lakukan untuk mengeluarkan peti sejuk tersebut. Contohnya kerja bawah ni boleh satu hari nanti boleh naik ke atas untuk jadi bos atau untuk jadi leader, untuk mengarahkan orang lain untuk membuat kerja supaya peti sejuk yang dikeluarkan oleh LG ni boleh dikeluarkan kepada customer, kepada pelanggan. Okey, maknanya mereka boleh berharap, pekerja boleh berharap, next generation of leaders boleh berharap untuk jadi pemimpin sebab mereka sudah dilatih dengan secukupnya untuk mengeluarkan peti sejuk tadi. Okey, untuk disadvantages, the traditional functional organization structure has several advantages having to do with economies of scale, including encouraging expertise through specialization and thereby increasing efficiency. Saya tak nampak sangatlah situ adalah disadvantages
tapi dia lebih kepada traditional functional organizational structure. Okey. Maknanya lebih kepada, kalau yang SBU ni lebih kepada fungsi organisation yang bertindak dalam sejenis yang lebih kepada tradisional lah, pengurusan yang tradisional. Okey, dalam SBU ni. Consolidating resources also provide saving through economy of scale. By contrast, the multi-divisional structure duplicate resources and personnel across different division. Okey, sini pula kalau kita tengok keburukan untuk SBU ni, okey, strategic business unit ni, okey, kadang-kadang akan ada macam nak cakap macam mana saya nak cakap kat sini, multi-divisional structure duplicate resources and personnel across different division. Maknanya dalam sesuatu unit tu, sesuatu unit tu, mereka akan melakukan kerja yang sama saja setiap hari. Okey, personnel across different division. Maknanya personnel ni adalah personnel yang merujuk kepada pekerja. Pekerja ni tidak akan ada pun kata akan dihantar ke unit lain. Contohnya pekerja tersebut ada dalam unit untuk menyiapkan pesejuk, mereka tidak sesekali akan dihantar ke unit untuk menyiapkan mesin basuh ataupun air conditioner ataupun TV. Jadi inilah akan memberi kesan mereka hanya pakar dalam bidang itu sahaja. Jadi apabila mereka hanya menggunakan kamera yang mereka ada dalam untuk buat pesejuk sahaja, akan memberikan masalah kepada company LG ni untuk memindahkan pekerja ini bila-bila masa ke bahagian lain. Tak boleh pindahkan sebab mereka hanya mahir untuk membuat pesejuk sahaja. Itu akan jadi satu masalah kepada company tersebut. Okay, the duplication means less efficiency and saving. Segregating division can give rise to interdivisional rivalry. Maknanya akan berlakulah masalah lah kalau unit-unit tersebut tidak bersama. Unit TV, unit mesin basuh, unit peti, mereka memang menumpukan kepada unit mereka saja dan tidak akan ada kerjasama yang berlaku di antara unit-unit tersebut. Akan berlakunya masalah yang besar dan division may find it difficult to communicate, coordinate and cooperate with one another. Okay, division maknanya unit-unit tu, okay, unit TV, unit aircon tidak ada communicate yang berkesan, mereka akan jadi masalah lah. Kalau mungkin juga ada kantin kat dalam kilang LG tu, okey, walaupun mereka makan bersama tapi tidak akan ada communicate yang berlaku sebab mereka tidak kenal pun. Aku tak kenal pun kau, buat apa kau nak borak kan? Buat apa? Aku hanya kenal dalam unit aku saja. Mungkin unit peti sejuk LG ni mempunyai pekerja yang ramai, 100 orang. Okey, unit yang buat TV ni ada pekerja lain pula, mungkin 100 orang, 200 orang. Jadi jumlah yang ramai ini membuatkan mereka tidak berlakunya komunikasi yang berkesan di antara unit-unit yang ada dalam LG ni. Okey? Boleh? Boleh. Okey. Boleh. So sila buat reflection yang diberikan dalam sidor tersebut. Differentiate the structure of organization design in IB. Okay, ada 5 tadi form, product, geographic region, function, hybrid, metric dan juga SBU. Sila kenal pasti dan sila bezakan di antara keenam structure of organization design in IB. Boleh? Okay. Kalau boleh awak submit di dalam SIDOS, awak submit. Tak boleh, awak simpan. Saya akan bagi satu kaedah untuk awak hantar kepada saya nanti. Boleh? Boleh. Okey, ada sebarang soalan? Setakat ni tak ada. Tak ada, tak pernah adanya soalan daripada korang. 2 jam dah kita bersiaran. Okey, kalau tak ada soalan, sekejap saya nak download. Tak penuh hari ni Siapa tak ada hari ni Okey, untuk kehadiran hari ni berapa 18 18 hari bulan
9. Okey. Untuk DPM 3A, siapa agak-agak tak ada? Isyraq ada Isyraq? Isyraq ada Isyraq? Sir, Ishraq ada camp tu dia tak boleh nak masuk kelas. Alright. Okey, Isyraq memang dah ada surat lah. Isyraq tak ada. Siapa lagi? Siapa lagi tak ada? DPM 3A? Cuba hintai-hintai. Siapa tak ada? Tu je. Biar betul. 65 orang je. 5 orang tak ada ni lah. 5 orang. Ya. 4 orang. 5 orang lah. 6 orang ni termasuk saya. Sini tulis 4 orang je yang tak masuk. Ya ke? DPM 3A Isyraq je. Isyraq je. DPM 3B? Pudin ada Pudin? Pudin ada Pudin? Pudin ada Pudin? Tak ada lah tu Syarifudin. Anik ada Anik? Anik? Anik ada Anik? Tak ada juga. Siapa lagi tak ada untuk DPM 3B? Cepat. Saya nak tamatkan kelas ni. Cepat. Yang dekat nama bawah sekali ni suggestion tu ada nama Azlan dengan Aisyah. Azlan Azlan pun jarang datang kelas saya masuk kelas saya. Tapi Aisyah? status in a call. Dia tak jawab tu? Tak tahu. Azlan ada tadi. Ada betul keluar? Tadi ada. Tadi ada? Lepas tu mana hilangnya? Ada orang call. Yolah. Anik tak ada Anik Anik Syarifudin, Azlan, Aisyah tadi siapa cakap tak Aisyah? Aisyah Aisyah Izzati. Aisyah Izzati Ifah tak pergi ni lagi Mana Ifah? Dah pergi sir. Dia sekejap je. Sekejap je? Kat saya ni ada Syarifudin, Anik, Azlan dan Aisyah Izzati. Itu je Sir, yang lain tak pasti. Okey. Kalau tak ada apa-apa masalah, boleh live lah kot. Okey. Saya stop kat sini dah jam kita bersiaran. Okey, kita jumpa pada minggu depan. Okey. Terima kasih semua dan apa masalah boleh boleh hubungi saya lah kat WhatsApp ke telefon ke apa semua kan. Okey. Jadi stop kat sini. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih sir. Sama. Terima kasih, sir.